Okey, alhamdulillah. Terima kasih Puan Liza. Okey, terus kita pergi ke slide kita pada hari ini. Okey, kita share dulu, besarkan dia. So, okey. Okey. So, hari ini kita akan continue ciri-ciri yang ada dekat Facebook. Bagaimana anda boleh gunakan. Pertamanya ialah posting, keduanya ialah sharing, dan ketiga ialah auto post. Okay, tapi sebelum tu saya ada juga kongsikan seperti yang saya katakan semalam. Saya akan kongsikan hari ini bagaimana anda akan boleh meningkatkan like. Semalam saya kongsikan 2, hari ini saya insyaAllah akan tambah 3 lagi poin yang penting bagaimana untuk tingkatkan likes tuan-tuan dan puan-puan untuk Facebook page. So semalam kita dah bercerita berkenaan siapa saja boleh like page kita. Seperti yang tuan-tuan tahu, okay, dia tak ada limit. Kalau dia boleh cecah sehingga ke ratus ribu like. Jadi pada masa itu tak perlu 100,000 lah. Kalau tuan-tuan dah cecah 1,000 pun sebenarnya tuan-tuan dah boleh, orang kata, membina branding anda. Anda dah mula untuk positionkan diri anda dalam market, dalam platform digital marketing ataupun dalam social media. So maksudnya tuan-tuan dah mula ada follower, peminat tersendiri. Okey. Yang keduanya, anda boleh PM mereka secara direct, dan juga bila PM ni ialah mereka yang dah tunjukkan minat. Kenapa saya katakan mereka yang dah tunjukkan minat? Sebab siapa saja yang like page tuan-tuan ni, mereka ni dah tunjukkan minat kepada page yang tuan-tuan tengaran berdasarkan apa perkhidmatan, produk ataupun tema yang tuan-tuan sedang kongsikan kepada mereka. Jadi apabila mereka PM ni, tinggal lagi tuan-tuan kena cari cara bagaimana mereka ni daripada stranger menjadi prospek dan menjadi pelanggan anda. So tuan-tuan kena tahu minimum kriteria untuk menjadikan mereka ni sebagai pelanggan. So ini kena pasti tuan-tuan. Jangan kita main assume saja, oh boleh jadi pelanggan saya ni dan sebagainya. Tak boleh. You kena ada customer journey tadi. Okey, yang ketiga kita juga dah ceritakan bahawa adanya page ni dia akan boleh analisa kita punya prestasi. Okey, prestasi page kita, dan yang keduanya juga prestasi iklan kita sekiranya kita buat iklan berbayar nanti. Okey, maksudnya kita cuba untuk run iklan kita berdasarkan kempen-kempen semasa lah. Okay, dan yang keempat, anda juga boleh uruskan tim anda sendiri ataupun melantik tim marketing daripada luar untuk uruskan kempen pemasaran ataupun pengiklanan tuan-tuan nanti. Dan yang kelima, anda juga boleh automasikan. Okay, so hari ni, malam ni, topik dia 4 saja. Yang utama iaitu like page anda, yang kedua ialah posting, yang ketiga share, dan yang keempat auto post. Okay, kalau sempat juga saya akan kongsikan bagaimana kita buat messenger, okay, secara auto juga. Okay, jika sempat lah malam ni sebab kita ada masa 1 jam. Okay, next. So tuan-tuan kena faham kenapa. Bila dalam kelas saya ni, saya suka cerita pasal berkenaan kenapa, okay, dan bagaimana. So kenapa perlu like page FB anda? Itu yang kena tanya. Kalau kita tak tahu sebab, maka kita tak akan cari cara. Tapi bila kita tahu sebab, maka kita akan cari cara untuk capai apa yang kita inginkan tadi. So dia kena tahu sebab-sebab tertentu. So, barulah tuan-tuan akan rasa teruja, okay, nak melaksanakan satu-satu kerja, ataupun barulah tuan-tuan akan ada misi, target, matlamat tuan-tuan. Maka berdasarkan objektif itu, maka tuan-tuan akan merangka cara. Tak tahu macam mana, aku nak juga capai. Contohnya 1,000 like dalam masa 1 bulan. Contoh. Jadi tuan-tuan kena clear. Okay. Pertama, okay, kita nak naikkan kita punya follower. So siapa follower ni? Follower ni pengikut lah. Okay, yang minat dengan apa yang tuan-tuan kongsikan. Minat dengan produk anda, minat dengan perkhidmatan anda. So mereka ni like, ada juga yang akan jadi follower. Okay. So yang keduanya, kita juga ingin nak naikkan engagement kita. Okay, nak naikkan engagement kita kepada kita punya bakal prospek, keduanya bakal pelanggan kita. Okay. So yang ketiganya, kita nak notifikasikan kepada
follower kita. Sebab apabila mereka dah like, bila mereka dah like saja, maka nanti akan ada peluang untuk Facebook hantar notifikasi kepada mereka. Contohnya, Tuan Haryadi. Saya suka bagi contoh sebab saya selalu nampak dia. Tuan Haryadi dia baru update produk terbaru dia, baju dia dekat Terengganu. Baju Ambo company dia ialah Ambo. Dia baru update satu baju. Maka bila dia posting saja, automatik kita akan dapat notifikasi. Tuan Haryadi baru saja mengupdate, mengemaskan status mereka. Contoh macam tu. Jadi senang. Jadi kita tak perlu nak PM, saya baru nak jual. Jadi dengan update status tu pun dah boleh bagi notifikasi kepada mereka. Next. Apabila kita dah ada follower, ramai yang like kita punya page dan sebagainya, ramai yang komen, ada yang mula share dan sebagainya, maka ini akan membina kepercayaan kita daripada kita kepada pelanggan. Maksudnya akan ramai orang mula mengenali kita. Bila ramai orang mula mengenali kita, maka akan mula percaya sebab adanya follower tertentu. So mereka, ini sebab kalau page yang baru buka ni dalam 3, 10, 20, 50, bawah 50 ni kadang-kadang orang ragu-ragu lagi lah. Tapi atas 50 tu mungkin insyaAllah orang dah mula percaya bahawa page ni page yang betul dan sebagainya. Jadi itu sebab kita perlu naikkan follower kita. Sebab kita nak bina kepercayaan. Lagi-lagi kalau kita jual produk-produk yang jarang-jarang orang dengar, ataupun perkhidmatan kita tu macam sukar untuk diterima tawaran tu, mungkin unik ataupun harga lebih murah daripada biasa dan sebagainya. Jadi kita perlukan ada follower, tuan-tuan. Seterusnya, tuan-tuan, apabila pelanggan prospek mula mempercayai anda dapat kepercayaan mereka, maka pada masa itulah tuan-tuan akan mula membina branding. Branding ni jenama ataupun identiti diri anda akan mula dikenali. So bila anda ada branding saja, maka ini akan sangat-sangat membantu anda membuat positioning selepas ini ataupun meletakkan diri anda tu dalam crowd yang tertentu. Sebab orang akan kenal. Terutamanya macam jika tuan-tuan ada tagline, ada tema, ada mungkin gimmick-gimmick tertentu. Jadi ini akan memudahkan anda bila anda masuk ke dalam kumpulan-kumpulan tertentu ataupun dalam platform-platform tertentu, maka mereka akan menyedari tuan-tuan berada di sana. Jadi kita nak orang sedar kehadiran kita. Dalam dunia digital marketing ni, kita nak orang rasa kehadiran kita tu sentiasa ada saja, ataupun dalam setiap masa tertentu mereka akan tahu kita ni ada di sana. Dalam masa tertentu kita ni akan membuat update ataupun posting-posting terkini, ataupun dalam masa tertentu ada posting-posting yang mereka nantikan daripada kita. Jadi di sini pentingnya branding itu tadi. Maaf sikit ada berlaku gangguan suara kot di belakang saya. Ada iklan sebentar. Saya teruskan. So, yang kedua, bagaimana kita nak naikkan like page kita? Ini yang penting. So, bagaimana kita nak naikkan page? Abang. Maaf tuan-tuan, ada iklan. Anak kecil pula, dia tengah main. Inilah dia, kerja daripada rumah. Tuan-tuan, maafkan saya. Next, bagaimana kita nak naikkan like kita? Yang pertama, yang paling mudah dan paling cepat dan akan ada hasil yang kita boleh lihat dalam masa yang singkat, ialah kita invite. Kita invite mereka untuk like page kita. Kita gunakan FB personal kita ataupun FB profile kita untuk invite mereka like page kita. Contohlah kawan-kawan mungkin akan ada 1,000 friends dekat sana, 2,000 friends, 3,000 friends, maka invite saja mereka semua tu untuk like page kita. Kalau tuan-tuan ada 5,000 friends, lagi bagus. Sebab itulah kenapa semalam saya kongsikan kepada anda perlunya ada second account ataupun FB kita yang kedua, FB personal nombor 2. Kita ada FB personal nombor 1 yang biasa kita gunakan sekarang ni. So dia punya circle, kumpulan sasar kebiasaannya ialah family kita, kawan kerja, kawan sekolah dan sebagainya. Tapi untuk FB yang kedua ni,
Kenapa juga kita boleh create? Kerana kita nak tambah kawan kita. Dalam perniagaan ni, kalau kita tak tambah kawan, tak tambah network kita, jaringan dan sebagainya, maka kita akan menghadapi stagnan. Sebab asyik kita akan promote ke kumpulan yang sama saja. Jadi dia tak akan berkembang lah kiranya kita punya network ataupun pasaran kita tak boleh nak membesar. Jadi sebab itulah pentingnya kawan-kawan, kita perlu add kawan. Apabila kita berniaga, kita add kawan kita. Ada orang yang suka, mungkin dia adalah akaun tu, kalau perasan kadang-kadang dia remove kawan-kawan yang tak aktif dengan dia dan sebagainya. Ini bergantunglah pada strategi masing-masing. Okay, macam saya lebih prefer untuk buat akaun yang kedua. So akaun kedua ni lah saya akan add kawan-kawan yang lain. Sebab akaun pertama saya kadang-kadang, ni personally saya lah, saya tak sampai hatilah nak remove kawan-kawan yang jarang like dan sebagainya. Sebab saya perlukan mereka bukan kerana hanya berniaga, tapi engagement. Bonding kita dengan kawan-kawan kita, kawan-kawan alumni, kawan-kawan sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya. Sebab ada juga daripada mereka ni, mereka mungkin jarang komen, jarang like, tapi mereka selalu tengok kita punya posting. Sebab tu saya kata kita dekat personal tu tak perlu nak kejar sangat like. Sebabnya orang akan tengok, engagement tu dah ada. Tapi kalau kita nak, kita buka akaun kedua, kita pergi cari kawan, kita add kawan. So macam mana nak add kawan ni? Pertama sekali, tuan-tuan kena pergi ke grup-grup FB. Dekat situ tuan-tuan akan carilah kawan-kawan yang mempunyai minat yang sama. Ataupun kawan-kawan cari mereka yang mempunyai interest ataupun hobi yang lebih kurang sama dengan perniagaan yang tuan-tuan ingin jalankan tadi. Contoh, okay, saya bagi contoh. Sekiranya page tuan-tuan tadi, tuan-tuan berniaga benda-benda hiking lah. Okay, contoh kemah. Sekarang dah lama tak hiking kan. Jadi kita nak mulakan kempen hiking mungkin lepas ni. Kemah, barang-barang apa lagi lah yang berkaitan dengan hiking tadi. Maka tuan-tuan pergi grup hiking. Cari dalam tu. Lepas tu tuan add kawan-kawan berkaitan. Klik add saja mereka. Dekat dalam grup tu dia ada senarai kawan-kawan. Maka tuan add mereka. Add je. Tapi ada jangan add tu sampai satu hari tu, dalam 1 jam tu sampai 50 add. Kalau boleh limitkan 20, lepas tu rehat setengah jam, add lagi 20, rehat setengah jam, add lagi 20. Tuan-tuan jangan add 100 terus dalam masa yang sama. Nanti tuan-tuan punya account tu kena ban ataupun kena suspend. Jadi itu antara benda yang kena jagalah apabila kita buka account yang kedua. Okay. So bila kita dah add mereka sebagai kawan kita, okay, nanti selang 1 hari, 2 hari ke, tak kisah, cara kita bergantunglah pada tuan-tuan, maka invite mereka untuk like lagi page yang kita manage tadi menggunakan akaun yang kedua. Jadi kiranya untuk page yang pertama ni, page tuan-tuan tadi, halaman tu tuan-tuan assignkan akaun 1 sebagai admin, akaun 2 pun sebagai admin. Tapi kalau tak sebagai admin pun tak ada masalah sebenarnya, boleh invite juga kawan-kawan untuk like. Okay tuan-tuan, ini yang pertama, macam mana untuk tingkatkan like menggunakan FB, invite friends kita. Kalau tuan-tuan ada 2 akaun, jadi gunakan akaun kedua ni, tambah kawan-kawan berdasarkan page punya keperluan tadi. Kalau tuan-tuan mungkin jual tuan-tuan jual benda-benda berkenaan dengan exercise, mungkin berkenaan dengan larian. So kasut, baju, seluar ataupun botol air dan sebagainya, join kelab-kelab lari. Ada banyak grup lari, tuan-tuan join mereka. Lepas tu try lah komen sana sini. Lepas tu nanti add mereka sebagai kawan. So bila dah jadi kawan, invite mereka untuk jadi friend likers dalam page tuan-tuan. So di sini cara yang paling mudah. So dapat tak tuan-tuan? Yang pertama ni, bagaimana nak tingkatkan like dengan mudah, dengan dalam masa cepat, memang akan nampak hasil dan kesannya. Okay, dapat ya tuan-tuan? Okay. So yang keduanya, yang keduanya tuan-tuan ialah kita tawarkan. Kita tawarkan sesuatu pertukaran untuk like. Tawarkan sesuatu untuk like.
So bagaimana kita nak tawarkan sesuatu untuk like? Kejap lagi saya akan kongsikan dia punya detail supaya dia nampak dia punya kempen tu tadi. Okay, yang ketiga, kita juga jemput mereka melalui email. Okay, kita jemput mereka melalui email. Dan yang keempat, kita set FB page kita sebagai tempat kerja. Okay, contohnya kita ada akaun personal tadi, lepas tu dalam bahagian about tu kita masukkan pekerjaan kita tu dalam sebagai FB page kita tu sebagai pekerjaan kita. Dan yang kelima, kita gunakan link di WhatsApp, IG, website kita, TikTok kita. So kita ambil link, kita copy. So bagaimana nak buat tadi? Ini saya kongsikan sekali lagi. Tuan-tuan ingat ini yang saya katakanlah tadi. Bagaimana tuan-tuan nak invite friend list anda tadi. Okay, tuan-tuan pergi ke app tuan-tuan punya page tadi. Lepas tu, okay, dekat friend list ni, anda boleh invite mereka dengan cara pergi ke page. Lepas tu di sebelah butang share. Cari butang share. Okay, klik invite friends. So, bila tuan-tuan klik invite friends sahaja, maka akan terpapar senarai nama kawan-kawan kat situ. So, dekat situ jangan tak perlu nak klik satu-satu. Klik saja select all ni, dia akan pergi ke pada semua. Okay, senarai nama yang ada dalam friend list tuan-tuan. Kalau ada macam contoh saya ni ada 1316 kawan. Maka saya select all, dia akan pergi semua. Sebab apa? Saya boleh select all kerana akaun ini dia manage FB page yang utama. Tapi kalau kata saya punya nombor FB kedua personal tu tak manage FB ni, okay, maka dia boleh klik dalam 20, lepas tu 20. Dia lambat sikit lah. Kalau nak cepat, jadikan dua-dua akaun tu, sekiranya tuan-tuan ada akaun kedua juga, jadikan dua-dua ni sebagai admin. Sebabnya, bila nak invite saja, dengan satu klik, dia akan boleh invite. Kalau ada 5,000 friend list dalam tu, 5,000 lah yang akan dapat invitation untuk like page kita. Jadi, kena buat ni tuan-tuan. Okay, Puan Liza kata dapat, Alhamdulillah. Okay, so cara yang kedua tadi saya katakan ialah kita kena tawarkan sesuatu sebagai pertukaran like. So apa dia kita tawarkan sesuatu sebagai pertukaran like? Contohnya apabila mereka like, okay, kita akan bagi. Contoh kita bagi giveaway. Apa dia giveaway? Macam contoh siapa yang like page saya, okay, untuk 10 yang pertama like ni kita akan pilih secara random, kita nak bagi giveaway. Apa giveaway? Contohnya lah mungkin voucher code ke, apa sajalah, ataupun mungkin kita bagi mereka discount. Siapa yang dah like page kita, mereka ni bagi bukti, ataupun kita akan check mereka punya kita punya likers tadi, maka kita bagi mereka special diskaun untuk pembelian nanti dan sebagainya lah. Ini kita buat pertukaran sebab bila mereka like, sekurang-kurangnya mereka ni kita appreciate, hargai mereka. Kalau kita buka event lah ataupun kita buka booth, biasa jumpa lah ni kan, contohlah kita ada event dekat PWTC atau KLCC Convention Center, perasan tak ada booth-booth ni, bila mereka buka booth, lepas tu dia ada satu yang jaga bahagian kaunter, dia ada tab ataupun ada screen TV ataupun screen laptop. Okay, nanti mereka akan tunjuklah siapa like, dia akan bagi pen. Siapa like, dia akan bagi diary. Siapa like, dia akan bagilah merchandise tertentu. Lepas tu like saja. Kalau tuan-tuan komen, dia akan bagi yang lain lagi. Lepas tu kalau tuan-tuan buat 3 perkara tadi, siapa like, comment and share, maka dia mungkin dia bagi mark. Itu antara benda-benda yang kita bagi kepada customer ataupun bakal prospek kita. Sebab kita dah minta mereka tolong like page kita, maka kita bagi sesuatu sebagai pertukaran kepada like. Ini biasa kita gunakan lah bila kita buat event secara fizikal. So, kalau dalam digital marketing ni macam mana kita nak buat? Lebih kurang sama tuan-tuan. Tapi kita gantikan mereka dengan diskaun, dengan promo code, ataupun kita bagi mereka e-book ataupun tutorial. Ini antara cara-cara macam mana kita nak tukarkan like tu dengan something yang berharga atau bermanfaat kepada mereka. So caranya like, comment, share. Lepas tu mereka bagi pengesahan bukti yang mereka dah buat dan mereka akan kita semak dan kita bayar mereka. Ini biasa kempen ni biasa kita dengar lah. Cuba like, comment and share. Siapa dapat like tertinggi, dia akan, contohlah kita buat posting, okay,
kita buat kempen anak-anak comel. Siapa anak dia paling comel, okey, maka kita akan bagi hadiah-hadiah tertentu. Okey, anak yang mendapat like tertinggi, mereka post dekat grup kita atau page kita, atau kita post gambar-gambar berkaitan, maka mereka pun mula akan klik like posting tersebut. Jadi mungkin kempen kedua, okey, secara random kita nak pilih pemenang yang like page kita sekali. Itu contoh. So dapat follow saya tuan-tuan untuk 2 poin utama dulu. Okey. So yang ketiga. Okey, Teguh dapat, Puan Liza dan Puan Hawa dapat, alhamdulillah. So yang ketiga, kita jemput. Macam mana nak tingkatkan like? Kita jemput mereka melalui apa? Melalui email ataupun WhatsApp. Pasal apa kita jemput mereka melalui email ataupun WhatsApp? So kebiasaannya selalunya siapa yang ada email ni, of course mereka ni akan ada, boleh katakan 90% lah insyaAllah, mereka ni akan ada akaun FB. Bila ada email, kebiasaan mereka ni pun akan ada akaun FB. Okay? Begitu juga dengan WhatsApp. Tak semestinya siapa ada WhatsApp akan ada FB. Tak semestinya. Sebab itulah sekarang ni MDEC, Malaysian Digital Economy Corporation sedang membuat program Saya Digital, iaitu membantu masyarakat Malaysia yang masih belum lagi mendigitalkan urusan harian mereka untuk masuk dalam platform ni. Supaya, pasal apa? Dia nak cerita kan, kita dah digitalkan perniagaan kita, tapi pelanggan-pelanggan kita ni, customer ataupun prospek-prospek ni, mereka tak ada lagi dalam platform digital. Mereka tak ada WhatsApp mungkin, atau ada WhatsApp tapi tak ada FB. Jadi apabila kita buat kempen marketing dekat Facebook, pelanggan yang sebenar ni mereka masih dalam WhatsApp. Maka kita kena bantu mereka menggunakan platform digital juga, supaya mereka ni akan jadi customer kita dalam platform digital tadi. Itu maksudnya. Ini saya selitkanlah program Saya Digital dengan MDEC. Siapa yang belum join, harap dapat join lah dalam link group tu. Kita dah update jugalah. Tuan-tuan, nanti akan disalurkan kepada 4 program. Okay, 4 program under MDEC. Ada yang geran, ada yang program percuma dan sebagainya. Itu nanti mereka akan salurkan lah. Mereka akan buat matching kepada apa yang tuan-tuan punya keperluan. Okay, balik kepada hari ni, kita punya slide tadi. So, dekat WhatsApp ni, kita ada number-number mereka. So, kita contact mereka, kita jemput mereka. Kita jemput mereka melalui link. Dekat FB kan dia ada copy link atau share link. So, kita copy link tadi. Lepas tu nanti kita WhatsApp ataupun email. Assalamualaikum tuan. Okey, saya baru saja buka FB saya, ataupun saya baru berniaga, ataupun kami sedang membuka promosi sekian. Okey, tuan boleh follow kami melalui FB berikut. So, tuan-tuan bagi link tersebut dekat FB tadi. Jadi, mudah. Okey. So, sebelum terlupa tuan-tuan, nanti dekat tu ada form, harap isi untuk kehadiran anda. Rakaman semalam pun kita dah kongsikan. So, insyaAllah malam ni kita akan kongsikan besok sekitar pukul 9-10 pagi. Sebab ada yang mungkin lambat isi borang kan. Tak apa, saya ambil masa untuk hantar kemudian tu. Dalam komen tu ada borang yang untuk kehadiran hari ni. Okay, kalau boleh selepas kelas tu isilah, senang, mudah. Okay, next. So, bagaimana nak tingkatkan like? Yang poin yang ketiga ialah kita set FB page tu sebagai tempat kerja kita. Ini selalu kita update kita punya personal FB. Lepas tu kita bekerja di mana? Contohlah kita bekerja dekat Shell, lepas tu kita bekerja dekat mungkin dekat MDEC ke, kita bekerja dekat Sogo dan sebagainya. Tu bagus juga tu tuan-tuan. Cuma tambah lagi. Okay? Anda punya personal, anda punya FB page tadi setkan sebagai tempat kerja anda. Okay, kalau tuan-tuan perasan, okay, saya dah highlightkan situ color merah tu, works at Dealer 1XOX Malaysia. Maksudnya Dealer 1XOX Malaysia tu adalah saya punya page. Okay, saya punya page untuk berniaga. Okay, contoh. So, macam mana nak buat ni? Tuan-tuan pergi ke personal FB tuan-tuan. Lepas tu dekat bahagian about tadi, okay, tuan-tuan setkan pekerjaan tu sebagai FB page anda tu sebagai tempat kerja. Itu cara dia nak buatnya. Jadi mudah.
Jadi ini akan bila kawan-kawan kita tengok, dia ni kerja dekat sini ke sekarang? Lepas tu dia pun akan klik FB page tadi. So bila dia klik saja FB page tadi, rupanya dia bawa kita bawa dia pergi ke halaman yang kita berniaga ke, atau perkhidmatan yang kita tawarkan tadi. Mudah. Itu antara cara untuk tingkatkan like dalam page kita. Okay, next tuan-tuan. Poin yang keempat, dekat link WhatsApp. Okay. Bagaimana kita nak tingkatkan dekat link WhatsApp, IG, web dan TikTok? Kita copy link ataupun URL. So macam mana nak dapatkan URL ni? Tuan-tuan pergi ke page tadi. Okay, dekat page tadi tuan-tuan cari more. Okay, cari more. Okay, dia button atas sekali lah. Akan ada banyak, akan ada setting dan sebagainya. Ujung sekali tu dia ada tulis more. So klik dekat more tu, lepas tu dia akan bawa ke page yang seperti yang dalam gambar ni. So dekat bawah sekali, okay, dekat bawah sekali ni tuan-tuan copy page link. So copy page link ni, okay, nanti tuan-tuan buka email, tuan-tuan buka WhatsApp. Dekat WhatsApp profile tu pun letak tuan-tuan punya FB page. WhatsApp profile kan kita dah belajar berkenaan WhatsApp business, letak kita punya profile page. Okay, dekat IG pun, jika kita ada IG, letak juga situ link FB kita. Website of course akan ada. Dekat website ni ada dua perkara. Satu, cara link. Yang kedua, ada button. Dia ada button FB dah siap-siap. Jadi dia button FB ni ada dua kalau kita buat website. Satu button untuk bawa kita pergi page tu, satu button lagi dia akan ada tanda like. Bila dia klik like je, dia automatic akan like dah page kita. Automatic dia dah follow kita punya page tadi. Okay, yang ketiga, dekat TikTok pun sama. Dekat TikTok ni dia dekat bio lah kita punya maklumat tu kita masuk. Okay, so setakat ni dapat tuan-tuan. Itu adalah 5 cara bagaimana untuk tingkatkan, okay, like dalam page tuan-tuan. Nampak mudah kan? Dia ada banyak lagi cara lain lah sebenarnya. Cuma ini yang 5 utama ni tuan-tuan buat, insyaAllah hasilnya lebih cepat. Tak perlu berbayar. Okay, dia akan lebih cepat. Okay. Okay, terima kasih Puan Norasida, Puan Marsita Samad. Alhamdulillah. Sebelum saya terlupa, saya dah rekod ke kita punya skrin? Alhamdulillah dah. Kadang saya terlupa nak rekod ni. Tu yang takut rugi. Bukan rugi untuk saya, rugi pada anda pula. Tak boleh nak follow up nanti. Okay, kita punya sesi. Okay, next. So, saya next kepada tajuk yang 3.2, berkenaan dengan posting. So, tadi kita cerita pasal bagaimana nak tingkatkan like. So, insyaAllah tuan-tuan dah faham kenapa perlu tingkatkan like dan bagaimana tingkatkan like. So, Alhamdulillah. So, sekarang ni saya nak kongsikan tuan-tuan bagaimana untuk memulakan posting. Okay, posting dekat FB anda. Pertama sekali, kita kena faham dulu kenapa perlu posting. Soalan yang saya suka bagi. Kenapa untuk kita post? Okay, so pertama sekali, kita nak kemas kini status. Kemas kini status, aktiviti, apa sajalah kempen tertentu, promosi dan sebagainya. So, ini untuk engagement kita juga. So, yang keduanya, kita nak kongsikan aktiviti kita. Aktiviti ni penting. Dia seperti testimoni juga. Sebab tu penting kita selalu update status kita. Okay? Dan yang ketiga, kita ingin kongsikan kempen-kempen terbaru. Dan yang keempat, bila kita akan buat posting, maka of course, siapa yang like dan follow FB kita tadi, mereka akan dapat notification. Lagi-lagi kalau kita buat live, lagi cepat notification tu akan naik, okay, kepada follower kita. Dan yang kelima, kita nak kekalkan engagement dan nak tunjukkan yang kita ni aktif. So, kekal aktif. So, itu adalah part kenapa perlu kita buat posting. Of course, kalau kita tak posting, bagaimana mereka nak dapat maklumat terkini? Bagaimana mereka nak dapatkan info-info terkini? Sebab kena faham, untuk website, okay, Google, dia tak sama dengan FB. FB ni kita kena keep on update. Barulah kita akan dapat mendekati mereka. Kerana ada prospek-prospek ni, dia tak buat keputusan lagi nak membeli. Mereka masih berkira-kira nak buat pembelian. Ataupun ada juga customer prospek-prospek ni, dia masih lagi dalam berlegar-legar dalam ruangan FB. Dia ke sana ke sini, dia tengah cari cerita, cari
maklumat ke, ataupun dia nak tahu apa yang viral sekarang dan sebagainya. Jadi sebab tu kita kena keep on posting. Tapi kalau kita gunakan website, mereka yang pergi website ni selalunya mereka dah ada keputusan nak membuat pembelian. Okey, ataupun mereka dah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu nak buat perbandingan. Mereka ni biasanya nak membeli dah. Siapa pergi website, mereka punya aim tu, okey, mereka punya intention tu memang nak membeli. Tapi dekat Facebook ni, mereka tak ada niat nak membeli lagi. Mereka hanya suka-suka jalan-jalan, seronok-seronok, tiba-tiba nampak posting kita, contoh. Jadi tu pentingnya keep on posting dekat dalam Facebook. Okey tuan-tuan. So bagaimana nak posting? Okay, kita kena tahu juga apa jenis posting yang kita boleh buat. Okay, pertama, okay, kita post dekat newsfeed kita. Okay, newsfeed tu maksudnya kita post, lepas tu keluarlah dalam kita punya halaman page ataupun FB personal kita. Itu dipanggil newsfeed kita. Dia akan keluarlah kita punya status tadi. Okay, yang keduanya kita juga post dalam kita punya story. Kita buat story. Okay, so dekat story ni, yang pertama tuan-tuan dah biasa. So dekat story macam mana nak buat? Buka page kita atau personal pun sama lebih kurang. So tuan-tuan perasan tak dekat gambar kita tu, okay, dekat gambar ni ada satu logo warna biru. Kecil je. Lepas tu dia ada tambah. Okay, kalau tuan-tuan klik color biru tu, dia akan bawa tuan-tuan pergi ke halaman bawah ni. Dia akan tulislah sama ada tuan-tuan nak create story, view profile atau choose new profile. So tuan-tuan klik create new story. Jadi itu pun tuan-tuan akan post cerita terbaru berkenaan page tuan-tuan tadi. Okay, next. Okay, yang next pula, posting yang ketiga ialah cerita berkenaan pin post. Okay, pin post ni dia selalunya kita buat dekat PC ataupun laptop. Okay, apa dia pin post ni? Okay, kalau tuan-tuan perasan, bila kita buka page saja, dia macam ada satu macam papan kenyataan lah. Dia akan pin maklumat tertentu ataupun informasi memo lah. Dia seperti memo. Jadi kita pinkan memo tersebut dekat papan kenyataan. So ini yang kita panggil pin post. Apa saja post-post yang penting, yang tuan-tuan rasa penting, maka tuan pin post. Terutamanya macam kita buat promosi produk baru dan sebagainya, ataupun pengumuman-pengumuman tertentu. Maka post ni kita kena pinkan supaya siapa saja yang masuk FB kita, FB page nanti, mereka akan tak ketinggalan info yang penting tadi. Sebab biasanya bila kita buat posting ni, ikut masa, dia akan ke bawah lah. Dia akan turun kan. Tapi bila kita pin post, tak kisahlah post tu kita post pada 1 Januari 2021, tapi bila kita pin, dia akan sentiasa ada dekat atas saja. Apabila prospek atau pelanggan masuk FB kita. Siapa saja yang mengunjungi FB page kita, mereka akan nampak post ni. So, macam mana nak buat benda ni? Okay, tuan-tuan kena pergi ke laptop ataupun PC. Dekat situ, klik saja yang ada tiga button sebelah dia tu. Dekat situ dia ada tulis pin post. Klik je pin post tu. Kalau nak unpin, klik tempat yang sama, unpin. Nak pin post yang lain pun boleh, tak ada masalah. So, dapat tuan-tuan? Itu maklumat yang kedua berkenaan dengan posting. So, kena ingat ada 3 tempat tuan-tuan boleh buat posting. Pertama dekat newsfeed, terus post macam biasa. Yang kedua dekat story tadi. Dan yang ketiga, tuan-tuan boleh pin post untuk pengumuman ataupun kempen-kempen tertentu. Okey. Seterusnya. Okey, dapat tuan-tuan? Okey, seterusnya berkenaan dengan share. So, itu adalah button posting. So, yang kedua ialah berkenaan dengan share. So, dekat share ni pun ada beberapa bahagian yang kita boleh buat share. Yang pertamanya, okay, kita gunakan, sebab dia sebenarnya ada perbezaan. Saya nak kongsikan ada perbezaan. Apabila kita buka FB page dekat Facebook, dekat laptop, dia tak sama kita buka FB page kita dekat handphone. Dia paling banyak ciri-ciri tu kalau kita buka dekat laptop ataupun komputer. Okay. Kalau kita buka dekat mobile ataupun aplikasi tu dia install dalam kita punya handphone, maka ada certain ciri-ciri tadi dia tak keluar. Dia kena pergi ke laptop baru nampak ciri-ciri tadi. Contohnya tadilah pin post. Pin post tu kalau kita buka dekat handphone dia tak nampak. Dia kena pergi ke
laptop. So yang ini untuk share ni saya tunjukkan yang pertama, kalau kita buat share melalui laptop, kita buka laptop, page kita dekat situ, kita akan boleh share ada dua. Satu dekat newsfeed kita, kedua kita akan kongsi dekat FB group kita. Okay. So share dekat newsfeed ni sama seperti dengan apa yang kita buat dekat handphone. Cuma beza dekat sini, kalau kita buat perkongsian dekat FB group. Okay. Ini mungkin yang siapa baru first time, dia mungkin agak confused part ni. Okay, macam mana nak buat. Ni tak ada masalah tuan-tuan. Nanti jangan takut untuk tekan saja. Dia jangan risau. Dia tak akan salah. Bila kita buka FB ni, tak kisahlah kita klik button apa pun. Dia memang ada dia punya step by step. Bila kita klik step 1, dia akan bawa kita pergi step kedua, step ketiga, step keempat dan kelima. Dia atur dah supaya kita tak confuse. Itu mudahnya. Okay, contoh. Okay, kalau kita share, okay, kita dah buat posting tadi, kita dah belajar pasal posting, maka posting tadi tu kita nak share. Sekarang ni kita nak share dekat mana? Okay, pertama kita share dekat FB kita sendiri. Kita nak share semula. Share. Katalah cerita tu pada bulan lepas. Kita nak share semula balik pada bulan ini. Kita tekan je share dekat posting tersebut. Okay, dia akan terus bawa kita ke hari ni punya share. Kita reshare lah. Okay. Sekiranya tuan-tuan nak share maklumat tersebut pergi ke FB. Okay. Kita dah post dan kita nak share pergi ke FB group. So, bila tuan-tuan klik, dia akan keluar pada paparan seperti ini. Dia tak sama, dia berbeza dengan FB, dengan mobile. Sebab di sini apa beza dia? Tuan-tuan akan boleh klik, tuan-tuan nak guna profile yang mana. Contoh, tuan-tuan nak guna profile personal untuk share pergi ke group, ataupun tuan-tuan nak guna profile page sendiri untuk share ke dalam group. Kena ingat, bila kita masuk group, mana-mana group saja, kita boleh dua kita join. Satu, kita join group tu sebagai FB personal, ataupun kita join group tu sebagai FB page. Dua-dua pun boleh. Begitu juga apabila kita komen mereka, kita boleh komen sebagai FB personal, ataupun kita boleh komen juga sebagai FB page. Bergantung kepada tuan-tuan nak, mana yang tuan-tuan nak perkenalkan diri. Jadi benda ni, setting ni banyaknya dekat laptop ataupun komputer. Kalau kita gunakan handphone, kebanyakannya dia akan keluar FB personal. Walaupun kita share pasal FB page, tapi dia akan pergi kepada share untuk personal melalui FB personal. Okay, so ini contoh FB group tadi. Tuan-tuan klik saja, lepas tu tengok. Contohlah kalau tuan-tuan pilih page tadi, dia akan keluar semua grup-grup yang tuan-tuan dah join. So tuan-tuan boleh share ke grup yang berkaitan. Kalau tuan pergi ke FB personal pun sama, dia akan pergi ke grup-grup FB personal tu yang dah join tadi. Okay, faham tak tuan-tuan? Agak confused mungkin sini. Kalau dapat, cuba tolong komen. Kalau agak confused lagi, nanti insyaAllah saya akan kongsikan video shortcut berkaitan. Dapat follow saya setakat ni. Okay. Saya takut anda semua confused part ni. Okay. So tak apa. So next, seterusnya. Okay. Seterusnya, kalau kita gunakan FB personal, maksudnya kita nak kongsikan atas nama personal kita. FB personal kita. Okay, thank you Tuan Haryadi. So kita gunakan FB personal, itu biasanya kita akan gunakan handphone lah, mudah. Okay, sebab dia terus automatic. So bila kita klik share, dia akan ada dua pilihan. Kita nak share dekat newsfeed kita pun boleh, ataupun kita nak share dekat FB group. Ni kena ingat, bila kita guna handphone saja, FB group ni banyaknya FB group personal yang kita dah join. Itu kena ingat. Itu kena faham lah. Yang tadi page, bila kita guna laptop, kita boleh pilih sama ada kita guna FB personal untuk share ataupun kita guna FB page untuk share. Tapi bila kita pakai handphone saja, dia kebanyakannya kita akan share dekat FB personal. Page kita tu kita share pergi ke FB personal. So, tuan-tuan klik saja share, so dia akan keluar. Pergi mana-mana posting tadi yang tuan dah buat, lepas tu ada button share. Tuan-tuan klik share tu, dia akan terus keluar 3 perkara ni. Right post, ataupun share to group, ataupun more option. More option ni dia akan kongsikan pergi ke WhatsApp ataupun ke Instagram dan sebagainya. Tapi yang ni saya nak kongsikan, part yang kedua ni kita nak share pergi ke group yang kita ada.
Okay. So, bila tuan-tuan klik saja share to group, dia akan bawa pergi paparan yang kedua. So, dekat sini ada banyak pilihan. So, di sinilah tuan-tuan boleh manfaatkan zero cost marketing. Post dekat FB page. So, tuan-tuan boleh post dekat personal FB tuan-tuan, newsfeed tadi. Yang kedua, tuan-tuan juga boleh post dekat mana-mana grup yang tuan-tuan dah join tadi. Kalau ada 20 grup, kongsikanlah kepada 20 grup. Sangat mudah. Saya pun suka gunakan cara ni untuk buat saya punya sharing. Ada yang berbayar, ada yang percuma. So, yang percuma, saya maintain buat yang ni. Okay. So, untuk posting ni pula, ada caranya. Supaya tuan-tuan tak perlu nak fikir apa nak post hari ni. Dia ada cara. Kita boleh strategizekan benda ni. Malah kita boleh auto post kan. Supaya tuan-tuan tak perlu nak terkejar-kejar. Ya, kita faham. Kita pun ada sibuk, ada masa, ada kekangan dan sebagainya. Lagi-lagi kalau mereka suri rumah. Mana nak masak, mana nak basuh kain lagi, mana nak jaga anak, mana nak prepare makan yang tengah hari, lepas tu nanti anak-anak PDPR dan sebagainya. Jadi macam suri rumah ni saya sangat salute lah. Pertamanya saya salute pada mereka. Mereka ni bagi saya CEO. CEO ni Chief of Everything Officer. Dia multitasking. Ni suri rumah yang berkerjaya ni, mereka ni bagi saya sangat salute. Mereka boleh buat banyak perkara dalam satu masa. Okay. Itu jadi untuk menjimatkan masa sekiranya untuk para ibu ni lah ya. Okay, bila mereka berniaga, maka saya sangat sarankan guna auto post. Okay, so auto post yang ni untuk auto post, okay, yang mana kita boleh schedulekan. Okay, contohlah kita ada 30 post yang kita nak schedulekan setiap hari selama 30 hari. So kita pilih topik, kita buat copywriting, kita cari gambar yang berkaitan. So kita simpan dalam satu file dalam laptop sebaiknya. Dekat handphone pun boleh buat sebenarnya. Cuma lebih mudah kalau kita gunakan laptop ataupun PC. Kerana kita simpan dalam satu dokumen. Jadi, macam mana nak buat? Tuan-tuan pergi ke FB tadi, FB page tadi. Buka FB page tuan-tuan. Dekat FB page tu, dia ada business suite. Klik business suite ni. Okay, dekat business suite ni akan keluar satu lagi. Okay, dekat atas sekali. Bila tuan-tuan klik, FB dia akan nampak business suite. Lepas tuan-tuan klik business suite nanti, tuan-tuan cari post and stories. Post and stories. Biasanya dia akan terus ada dekat bawah tu. Okay, yang kedua ni. So, bila tuan-tuan dah klik post and story, so dia akan bawa tuan-tuan pergi ke paparan yang seperti ini sekarang. Dekat paparan ni, okay, kalau tuan-tuan perasan, dia ada publish. Okay, dia juga ada satu lagi schedule. Publish ni maksudnya benda yang kita dah post, dah dipostkan semuanya. Dah dipaparkan yang post tu. Yang schedule ni yang sedang menunggu. Okay. Kalau tuan-tuan klik dekat schedule ni, tuan-tuan akan nampak semua posting masa depan. Pada pukul 6 petang, pada pukul besok 7 pagi, 12 tengah hari, sampailah ke 31 hari bulan. Okay. Jadi mungkin tuan-tuan buat berminggu, atau tuan-tuan buat setiap 2 minggu, atau tuan-tuan nak buat 1 bulan pun tak ada masalah. Cuma kena pastikanlah konten yang tuan-tuan nak kongsikan tu apa dia. So macam mana nak buat post ni? Tuan-tuan create post sebelah kanan ni. Sebelah kanan ada color biru tadi, ada create post. Okay, tuan-tuan klik create post ni, tuan-tuan akan dibawa pergi ke page yang berikut. Okay. So dekat page yang berikut ni, so dia akan pop up yang 4 segi yang besar ni dulu. Okay. Lepas tu kalau tuan-tuan perasan, dia akan ada link lah. Kalau jika tuan linkkan FB dengan Instagram. Jadi tuan-tuan nak post dua-dua sekali pun boleh. Dalam satu klik saja. Dia akan boleh post dekat FB. Dia juga akan boleh post dekat Instagram. Tapi dengan syarat kena buat link, sync dulu. Synchronizekan dua akaun tadi. Macam ni, saya pilih satu je lah. Saya pilih satu. Okay. So, macam mana nak buat? Pertama, teks tu isi info yang berkaitan dekat teks. Nombor 1. Itu copywriting tuan-tuan. So, masukkanlah copywriting berkaitan. Assalamualaikum, apa khabar? Kita tengah buat kempen. Apa saja copywriting tuan-tuan. Lepas tu, bila dah klik yang pertama, tuan-tuan klik yang nombor 2. Iaitu masukkan foto ataupun video. Okay. Okay, salah satunya. 3
3 gambar, 4 gambar, 5 gambar pun tak ada masalah. Tapi sebaiknya jangan lebih daripada 5 gambar lah. 1, 2, 3, 4 tu boleh lagi. Tapi kalau sampai 10 gambar itu dah jadi satu laporan. Okay? Itu bukan kempen namanya. Itu laporan bergambar, aktiviti dan sebagainya. Itu mungkin testimoni lah ataupun gallery. Okay? So, masukkan nombor 2. Lepas nombor 2, tuan-tuan akan pergi ke bahagian publish. Tapi dekat publish tu jangan klik publish. Klik yang ada button segitiga yang kecil ni. Perasan tak? Okay. Dekat button kecil yang segitiga, klik segitiga ni, dia akan bawa keluar button dua ni, schedule post ataupun save post. Maksudnya kita nak buat draft lah. So kita klik schedule. Klik schedule post. Bila tuan-tuan klik schedule post, nanti tuan-tuan akan dibawa pergi ke pop-up satu lagi yang nombor 5 dekat atas ni. Okay. Tuan-tuan pilih tarikh. Bila nak buat 24 Ogos contohnya, pada pukul berapa, ataupun 31 Ogos pada pukul 00.00. Selamat Hari Merdeka contohnya. So tuan-tuan tekan save. So bila tuan-tuan tekan save saja, so nanti dia akan terus hantarlah pergi ke pos berkaitan. Okay. So itu kalau kita gunakan laptop tadi. Okay, bagaimana pula kalau kita nak buat? Okay. Bagaimana kalau kita nak buat melalui mobile phone kita? Itu kena tanya. So far dapat follow tadi ya tuan-tuan? Yang pertama yang post laptop tadi. So okay. So bagaimana untuk kita guna Android kita ataupun iPhone kita? Pertamanya tuan-tuan kena install dulu aplikasi ni, Business Suite. Google Play Store, buka Business Suite. Dekat situ lebih mudah. Lepas tu bila dah install, klik kat situ. Kita bukan buka FB kita ya. Kita buka mobile phone kita. Kita buka aplikasi namanya Business Suite. Klik benda ni. Dia bukan buka kita punya FB. FB apps tu tak pakai. Pakailah kalau kita nak baca yang lain. Tapi ini kalau kita nak manage kita punya FB page. Jadi untuk mudah pakai yang ni. Kalau ada 10 FB page pun boleh melalui satu aplikasi ni saja. Dia akan bantu. Termasuklah dia akan boleh post juga berkenaan dengan Instagram. Semuanya daripada Business Suite. Okay, Business Suite ni paparannya seperti dalam handphone ni. Sangat-sangat mudah. Dia tak susah. Okay. Lepas tu, tuan-tuan pergi create post. Tekan tambah ni ataupun dekat atas ni dah ada create post. Okay, klik pada create post ni. Okay. So, nanti dia akan terus buka, ada di situ dia akan pop up, masukkan teks. Okay. Masukkan teks dan juga foto. Okay. Bila lepas create saja post ni, dia akan terus masukkan teks, lepas tu pilihan gambar. Itu yang standard tuan-tuan buat lah. Posting yang biasa tuan-tuan buat dekat FB biasa tu. Sama proses dia. Cuma beza dia kat sini, nanti dia akan minta klik next. Klik next tu, dia akan keluar maklumat sebelah kanan. Maklumat sebelah kanan ni. Okay. Okay. So, bila dia keluar sebelah kanan tu, tuan-tuan pilih schedule. Dekat bawah ni ada 3 pilihan. Pertama, publish now. Yang kedua, pilih schedule. Schedule for bila. So, bila klik ni saja, dia akan terus pop up box yang kecil ni. So, pada box yang kecil ni lah, tuan-tuan pilih hari, tarikh dan juga masa. So, bila pilih ni saja, tuan-tuan klik schedule. So, dia akan post secara automatik. Okay. So, itu saja tuan-tuan. Setakat ni dapat tak follow saya? Itu yang nak tanya dulu. Jika ada pertanyaan, saya alu-alukan anda untuk bertanya. Okay. Setakat ni Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Liza. Dapat follow kita. Itu yang penting. Okay. Okay, satu lagi, kita dah pukul 10. Saya kongsikan satu lagi untuk Messenger. Ini sempatlah insyaAllah bagi 5 minit sikit. Kita kongsikan berkenaan dengan Messenger. Okay. Untuk Messenger ni, okay, biasanya kita akan buat auto reply. Okay, macam mana kita nak buat auto reply? Okay. Ni kita sempatlah. Okay, tuan-tuan buka FB page tuan-tuan. Okay. So, dekat FB page ni tadi, ada sebelah kiri ni, ada Simo. Simo. Dia lambat pula. Okay, dekat Simo ni, okay, tuan-tuan perasan,
ada page. Ada page, klik page tadi. Dekat page ni akan ada banyak pilihan. Page yang tuan-tuan sedang manage. Pasal apa dia ke sini pula ni? Sekali lagi. Okay, dekat page, klik page. Dia akan keluar senarai page yang kita manage. So, kita tengok sebelah kiri pun ada, sebelah kanan ni pun ada. Besar lah. So, nampak tak ada banyak notification. So, notification ni, dia mereka punya tengah pertanyaan. Jadi, saya tunjuk yang satu dulu lah. Ni yang page yang sekarang ni. Ini, cara nak likekan page ni. Ni saya nak minta tolong kawan-kawan. Jika boleh, tolong like page saya. Ni promosi ni. Minta tolong upkan saya punya jumlah follower juga. Kalau tak, saya tak kongsikan malam ni. Contoh. Okay. So, macam mana nak buat auto message kepada mereka? Okay. Dekat sini, tuan-tuan cari business suit. Nampak tak business suit ni? Sebelah kiri. Okay, ni business suit. Klik business suit ni. Okay. Saya tunjuklah dulu. Auto post dulu lah, senang. Okay. Sikit masa je. Tak lama pun. Komen, maaf saya cuba masuk sebelum 9 tadi, tak boleh sehingga 9.30 boleh join, berubah. Nanti kita akan bagi ulangan tuan, insyaAllah. Jangan risau. Okay, nampak tak perasan saya dah kongsikan tadi, dekat business suit ni ada post and story, ada inbox. Okay, saya kongsikan post and story dulu, bagi tuan-tuan nampak macam mana nak auto post. Kalau boleh, besok dah kena buat auto post. Buat pukul 9 malam, reminder kat situ. Kita ada kelas malam ni, contoh. Okay, ini yang dah publish, ini yang schedule, tengah schedule. So, sekarang saya nak tunjukkan kita kena create new post. Okay, nampak sebelah kanan ada create new post, klik dekat situ. So, dia akan buat pop-up seperti ni. So, dekat sini tuan-tuan pilih. Okay, tarikh. Bila tuan-tuan nak post? Kita nak post 31 Ogos lah. Senang. Okay. Apa saya tak boleh tekan ni? Okay, kejap. Okay, dah. Dia dah pilih tadi. Okay, lepas tu dekat sini dia akan ada pilihan. Okay, dia ada pilihan. Nak post tak sekali dekat kita punya Instagram? Jika nak post. Kalau tak nak post, untick saja. Jika nak post dua-dua, klik dua-dua. Tak apa, saya tunjuk contoh. Kalau kita ada Instagram link. Okay, selamat Hari Merdeka semua. Okay, so bila kita type, so nampak tak ada perasan, ada Facebook, ada Instagram. So, ini adalah apa yang akan dipaparkan pada kedua-duanya. Kalau kita tekan Facebook, so dia akan keluar sebelah kanan ni. Ini paparan yang akan keluar. Kalau kita tekan Instagram, dia akan nampak seperti ini. Sebab tu gambar pun kena sesuai dengan Instagram. Baru dia akan boleh post ke dua-duanya. So, yang ini kenapa unavailable? Kerana tak ada gambar. Instagram, post kena ada gambar. Baru dia akan jadi posting. So, kita cari gambar. So, kita tambah gambar dulu. Okay. Pergi gambar, lepas tu kita cari contoh apa nama, kita carilah gambar yang lain. Okay, mana yang sesuai? Okay, ini bukan ni. Okay, activity training module. Okay, sorry, saya bawa pergi ke sini lah. Saya bawa tuan-tuan pergi copywriting senang. Okay, pergi ke recruitment, marketing, lepas itu copywriting. Contoh ni copywriting. Ni saya dah siapkan copywriting siap-siap. Contoh lah saya klik ni. Ni bagi contoh saja. Okay, so gambar tu akan keluar di sini. Katalah copywriting ni berkaitan merdeka. So, bila kita klik dekat Facebook, dia akan keluar seperti ini. Ni paparan dia. Ni preview dia dekat Facebook. Okay. Kalau kita dekat ada Instagram, kita klik Instagram. Dia akan ada paparan kat situ. So, sebelum post, ada button sebelah kiri ni, ada 3 segi ni. Klik segitiga ni, schedule post. Okay, dekat schedule post, pilih tarikh, 31 hari bulan, katalah pukul 7 pagi. Okay, 7 pagi. Lepas tu kita AM. Save. So, bila save saja, klik schedule post balik. So, dia akan kita dah save dah. So, dia akan keluar lah. Di mana benda tu, dia akan berada di bawah sekali. Kita kena tengok dekat bawah. Dia dekat bawah sekali. 31 Ogos. Okay, kita refresh dulu dia.
Okey. Kita refresh. Okey. So dia akan ada di bawah sekali ni. Mana dia 31 pukul 7 pagi. 7 pagi. Ni nampak ni. 31 Ogos pukul 7 pagi. Ni selamat Hari Merdeka semua. So dia akan ikut urutan lah. Pukul 7, pukul 7.19 pun ada post. Pukul 9 pun ada post. Ini pun boleh. Kalau kita nak reschedule post pun boleh. Kita duplicate saja post tadi. Okey, dapat tuan-tuan Itu yang pertama saya nak kongsikan. Yang kedua, tuan-tuan, bila ada messenger, kita juga boleh setting seperti ini. Nampak seperti profesional lah ceritanya. Okay, bila tekan messenger inbox ni, tuan-tuan cari sebaris dengan nama ni, cari automated response. Okay, klik dekat situ, dia akan otomasikan untuk respon kepada customer kita. So, dekat sini akan ada keluar paparan yang kita boleh otomasikan. So, semua ni kita boleh buat otomasi. Kalau kita di luar waktu perniagaan, kita klik hours, lepas tu location, semua ni ada. Cuma malam ni saya nak kongsikan satu je dulu. Okay, tuan-tuan klik instant reply. Okay. Saya boleh klik ni. Kejap Okey, baru boleh klik dia. Okey, so instant reply. Pergi dekat instant reply ni. Ini web message ni, bukan dia ni. Kita kena ni. Okey, instant reply. Kenapa dia tak nak klik ke sana? Sekejap je. Okey, baru keluar dia. Okey, so dekat instant reply ni, tuan-tuan pergi edit message. Edit message. Klik pada part edit message ni. Okay, nanti dekat message ni tuan-tuan buat teks. Katalah saya padam dulu. Saya padam dulu contoh dia. Padam. Okay, salam sejahtera. Okay, salam sejahtera. Lepas tu kita nak letak nama dia. So, klik add customer name. So, first name of recipient, nama pertama dia. Surname, nama family dia ataupun full name. Kita ambil full name dulu. So contohnya Muhammad Hardi Pudar. Siapalah yang PM kita nanti. Salam sejahtera Muhammad Hardi Pudar. Okey. Kami akan menghubungi. Okey. Okey, menghubungi siapa? Kita letak lagi nama dia balik. Kita ambil first name saja. Okey. Sebentar lagi. Contoh. Okey. Atau untuk reply pantas boleh hubungi di WhatsApp. Ini kita nak bagi link WhatsApp ni. .whatsapp.my stroke nombor kita 01113612.000. Pasal apa kita nak pergi ke WhatsApp? Kadang kita tak perasan. Sebab kita sibuk, kita tak perasan kita buka FB. Maka dia akan pergi ke WhatsApp kita. So, lepas tu atau layari website kami di www.gen1.my. Contohnya .my. Okey, untuk info lanjut. Okey. Lepas tu apa lagi yang kita boleh tambah sini sekiranya ada. Okay, tuan-tuan tengoklah dekat add customer name ni, lokasi pun ada, email kita pun ada, nombor telefon kita pun ada. Letak je nombor telefon kita kat situ. Apa saja yang tuan-tuan nak letak. So, tuan-tuan tengok dekat paparan dia sebelah kanan. Dekat kanan ni dia akan keluar seperti inilah. Salam sejahtera. Okey, nama tuan-tuan. Lepas tu kami akan menghubungi nama pertama dia sebentar lagi atau reply SMS pantas di nombor telefon ni. Atau layari website kami. Semua ni auto reply. Bila mereka PM saja, dia akan terus dapat auto reply. Kalau web message ni sekiranya tuan-tuan berada di luar kawasan. Okay. So, bila dah buat ni, pastikan save lah. Save. Okay. So far dapat tuan-tuan? Tuan FB page sebenarnya boleh letak semua produk dalam satu page atau satu produk satu FB. Puan Fudia. Kalau banyak produk tu, biasanya ikut kepada produk yang tuan buat mana. Tu nak ceritanya. Okay. Kebiasaannya, kalau tuan banyak jual produk, letak nama tuan. Nama puan. Jadi, bagi tahu ada produk-produk berkaitan.
Okay, jika tuan-tuan macam fokus macam saya ada XOX, saya juga ada lagi company printing baju, yang itu lain perniagaan, yang ni lain perniagaan. Jadi saya buat 2 page. Kalau tuan-tuan perasan, saya ada 20 page pun. Jadi ikut kepada perniagaan yang kita jalankan. Tapi kalau kita mula secara kecil-kecilan, tapi kita ada banyak produk dalam tu, so mungkin kita identitikan nama kita atau nama company kita. Dekat situ katalah nama puan Fudia, okey, membekalkan pelbagai produk XXX, ataupun kepakaran kami, bidang kami, apa perkhidmatan kami, meliputi sekian. Biasa macam itulah, tak ada masalah. Okey, cuba tips untuk pilih FB page ni, satu, nama kita, ataupun jika kita jadi agent ke, ataupun kita jadi distributor dan sebagainya, title tu penting. Kalau you adalah master distributor, gunakan master distributor. Dan kalau boleh, letak kawasan sekali. Macam contoh Kuala Lumpur, so nampak besar. Okay? Ataupun kecil sikit, mungkin cerah, sebab kita nak cover satu-satu market. Jadi mungkin ini strateginya, kita ambil 2-3 page mungkin. Tapi ada lagi lah cara lain macam mana kita nak penetrate market-market tertentu ni. Tapi page ni, kita kalau boleh biar fokus pada satu page untuk satu perkhidmatan yang utama lah. Okay? Kalau ada macam 2-3 produk kita buat, tak apa masalah, gabung pun boleh. Sebab dalam page tadi pun dia ada satu lagi kolom bahagian tuan-tuan boleh letakkan produk-produk dengan harga sekali. Mereka akan boleh tengok produk tu tadi. Okey tuan? So okey, itu saja mungkin untuk hari ini, perkongsian kita. Sekarang 10 suku, 10.13, lebih 3 minit daripada sesi yang biasa. Jadi itu saja mungkin tuan-tuan yang saya dapat kongsikan. Semoga bermanfaat. Slide nanti kita akan email kepada anda. Yang keduanya, kita akan emailkan juga rakaman kelas pada hari ini. So itu saja tuan-tuan daripada saya. Saya doakan anda semua dikurniakan kesihatan yang baik, keafiatan, dilindungi daripada wabak COVID-19, dikurniakan kejayaan dunia dan akhirat, kehidupan husnul khatimah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. So, itu saja daripada saya. Kita tangguh dengan suatu dan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Wa tawassaw bihaq wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih tuan-tuan semua. Assalamualaikum.